Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang wajib, seperti firman-Nya ta'ala, qul huwallahu ahad, dan firman-Nya innani anallah, innani anallahu la ilaha illa ana. Dan Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang mustahil, seperti firman-Nya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan juga berkata-kata Allah Ta'ala pada sedia kala tiap-tiap barang yang harus, seperti mana firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alhamdulillah, syukur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpah kurnia kepada kita dengan memberikan kelangsungan berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, diberi kita pula Islam. Dengan Islam tu Allah Ta'ala mudahkan pula untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, diberi kita nikmat, haloba semangat, ada keinginan yang bersungguh untuk terus nak belajar mengenal Allah Ta'ala, supaya sentiasa mentauhid Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, tanzihkan dia daripada sifat kekurangan, memuji di atas segala anugerah dan kurniaan dia, memohon perlindungan dengan dia daripada bala bencana, daripada musuh-musuh agama, musuh Islam, musuh yang merosakkan kita, daripada boleh mentauhidkan Allah Ta'ala dan melupakan Allah Ta'ala. Kita mohon dia, mudah-mudahan dia pelihara kita semua daripada kejahatan nafsu kita, kejahatan syaitan, kejahatan makhluk ada sekeliling kita yang nak buat jahat pada kita dengan ada dengki, ada takabur, ada khianat, santau, sihir, atau apa-apa saja begitu juga. Minta perlindungan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara yang boleh melalaikan kita daripada zikrullah, daripada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Syukur diberi pada kita kesihatan, lapang masa, keupayaan, kehendak yang berterusan untuk terus berada dalam majlis yang Rasulullah cinta dan sukakan, dan kita sentiasa seronok untuk hadir dan diri kita dalam majlis seumpama ni. Alhamdulillah, kita masih buat kalam nafsi, kalam lafzi, kalam sifat yang sabit ada di zat azali, dan kalam ni dia ada hubungannya dengan ilmu. Kerana apa yang sabit dengan ilmu Allah Ta'ala, tentu Allah Ta'ala ada salahiyah, ada kelayakan dia dan kesayugian dan kesepatutannya untuk dia boleh memberkatakan apa yang sabit dengan ilmu dia. Satu, ta'aluk ilmu dan ta'aluk kalam ni
dari sudut tempat takluk. Tempat takluk ilmu dan kalam sama. Tak mana tempat takluk ni? Ilmu Allah Ta'ala yang inkishaf tu, dia nyata ni, dia tahu apa? 3 perkara dalam skop dia atas pembahasan kita dah lalu. Allah Ta'ala inkishaf pada ilmu dia. Inkishaf apa? Inkishaf di mana? Wajib, wajibat, lagi mustahilat, lagi jaizat, mungkinat. Inkishaf maksudnya nyata, tak ada apa yang tersembunyi, terang jelas. Ilmu dia meliputi setiap satu, sama ada, yang tak ada, yang harus ada, wajib ada, mustahil ada, yang harus ada, semua dalam ilmu dia. Dan semestinya apa yang sabit dengan ilmu dia, tentulah dia mempunyai salahiyah, tu Arab sikit, salahiyat Urdu, tentu akan ada kelayakan dia untuk dia boleh berkata-kata dan menceritakan apa yang pembahagian dalam bab ilmu tadi, bab wajib, mustahil, akli, mustahil dan harus, yang semua itu adalah akliyat belaka. Allah Ta'ala hak dia untuk dia nak cerita satu hal, tapi semestinya bila sabit ilmu dia yang inkishaf itu, maka semestinya dia layak dan boleh, dan kita mengiktikadkan ada kesayugian pada dia dan kemestian yang sepatutnya tak boleh nak dinafikan daripada dia. Dia boleh memperkatakan apa saja macam mana yang sabit dengan ilmu dia semestinya. Itu berkaitan antara ilmu dengan kalam. Satu tempat takluk ilmu dan kalam sama dengan lain-lain. Tak mana tempat takluk kalam? Wajib, mustahil, harus. Tempat takluk ilmu? Wajib, mustahil, harus. Cuma cara kaifiat takluk berbezalah. Allah kalau dia ilmu, sabit ilmu dia apa kerja ilmu? Inkishaf, menyatakan, menjelaskan sesuatu. Maksudnya dengan ilmu Allah maka jelas dan nyata dan liput setiap sesuatu. Kalam pula, apa kerja kalam? Istilahnya apa takluk kalam? Kalam ni untuk apa? Kalam ni untuk dilalah. Tu istilah Arab sikit. Apa bahasa Inggeris ya? Science, S-I-G-N-S. Tu sains lah tu. Tu sains lah tu kan. Sains soal. Tu S-I-G-N-S. Jadi kalau kita baca Quran, Quran bukan sains dengan mata, dengan telinga, bukan dengan tangan, dengan jari, tapi sains dia dengan huruf-huruf tulisan. Dan nak faham huruf-huruf tulisan ni kena faham kalimah Arab, kena faham nahwu saraf, kena faham ilmu ma'ani, bayan, badi', kena faham hakiki, majazi, nasih, mansukh, am mutlaq, am makhsus, mutlaq, muqayyad, mujmal, mufassal. Banyaknya ilmu nak kena mengaji situ. Pula tu tengok sabab nuzul Quran, read pula dengan sabab urut hadis. Tengok pula nak selesaikan dia. Kalau yang ni nasih, mansukh, banyaknya kan. Dan apa yang kita nak ambil faham tu bukan hanya tengok terjemah, tapi antara bahasa istilah daripada kalamullah tu khasnya atas kita bicara situ. Nak bicara tentang apa? Nak tengok apa dilalah yang ada pada Al-Quran tersebut. Dilalahnya. Kalau saya sebut satu sudut, dilalah tu tambah nak selesaikan apa yang ada dalam konten yang ada dalam Quran tu satu hal. Bahkan antara perkara nak faham istilah konten tu, nak faham apa? Kena faham cara-cara nak memahamkan dilalah Quran. Besar tu ilmu tu. Saya kata besar siapa? Pasal kita nak faham Quran, nak faham hadis, istilahnya yang tu sebut tu mesti kena faham dilalah. Tu bahasa Arab sikit lah. Bahasa Inggeris apa ni?
Science of the word, science of the sentences. Mesti kena faham maksud tu. Faham maksud. Apa sains dia? Dia sains untuk apa? Apatah lagi Quran, sangat banyak istilah sains ni, S-I-N, isyarat-isyarat. Bahasa lain, dilalah adalah isyarah. Ada isyarat. Ni penyakit berleluasa lama pula tu, kerja tak boleh. Penyakit banyak, ramai orang mati. Fitnah pula berilmu, masjid pun tak boleh pergi. Mak tapis tak boleh dibuka, pondok pun tak boleh operasi. Kalau beroperasi pun akan diambil tindakan, akan kena saman macam-macam hal lah kan. Ibadat dah kurang, mengaji sikit, masjid dah tak makmur. Pasal raya banyak pula, TV tak berubah dia orang kata. Macam mana lama duk ada drama, cerita Jepun, cerita Melayu, nyanyi-nyanyi, joget-joget, tak ada cara nak bertaubat pun dia orang kata. Tu apa? Science of the Dajjal. Science of the akhir zaman. Memang dah, kita memang faham dah akhir zaman. Science of the Dajjal, science of the sesat, sign of the penuh ujian dan cabaran. Sign apa? Nak jadi orang beriman dan orang syukur ni sedikit. Sign atau sains, dilalah. Cuma dilalah tu bukan lafaz. Dilalah tu bukan lafaz. Kita khas atas kalamullah. Khas kalamullah kita nak bicara ni di atas kalam lafzi. Jadi macam mana nak faham Al-Quran kalam lafzi tu? Mesti kena faham kaifiyat dilalah. Cara-cara dilalah Quran. Bahasa macam tu. Apa dia? Lama lah kena mengaji waktu tu. Satu ada orang kadang dia tak setuju, dia kata saya tak setuju Al-Quran ni eksklusif untuk ulama'-ulama' dan untuk guru saja. Semua orang layak untuk membicarakan Al-Quran. Pasal Al-Quran adalah milik bersama orang Islam. Celaka engkau. Kalau saya kena bahasa itu. Kenapa celaka? Ya. Dia membuka ruang untuk orang bodoh pun boleh baca Quran dan ambil faham ikut kepala otak orang bodoh cara nak faham Quran. Mana boleh? Eksklusif lah. Eksklusif faham. Dia ada orang tertentu je yang boleh ambil. Bahkan mahkamah pun eksklusif orang tertentu je. Istana pun orang eksklusif orang tertentu je. Masuk parlimen pun eksklusif orang tertentu je. Tambah Quran. Quran ni sepah nak baca dia tak eksklusif. Dari sudut nak boleh baca. Tapi eksklusif dari sudut ilmu ada mesti eksklusif. Nak baca Quran mesti ada ilmu. Tak ada Quran, tak ada ilmu Quran nak baca Quran lain mana? Bukan boleh baca Quran ikut kita nak baca Quran. Kita ikut baca Quran macam mana Al-Quran dia diturunkan macam tu naklah dia baca. Dan antara mukjizat dia tajwid tu. Pasal tak pernah orang Arab sebelum turun Quran dengar bacaan yang berdengung, ada panjang, pendek, macam mana kaedah kita belajar tajwid tu. Tambah ada ikhfa, ada idgham. Apa seumpamanya lah kan. Orang Arab tak bisa dengar. Tu antara khususiat Quran adalah hukum tajwid. Dengung tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Orang Arab tak pernah dengar baca tu. Baca tak mana? Baca dengung tu. Dia tak pernah dengar. Tentu Arab betul-betul bukan disebut. Mana ada enta enta tak ada. Sekiranya saya nak sebut tentang mukjizat Quran tu. Dan Quran kita nak faham apa? Bukan faham terjemah. Dan terjemah pun sepatutnya mesti ambil terjemah berdasarkan dilalah, bukan terjemah berdasarkan hanya translation. Sikit saya sebut gitulah. Yang tu makan masa tu nak mengaji, nak faham saya sebut apa tu. Dan kalau kata puak-puak sesat macam Wahabi apa tu, dia masalah ni ya. Masalah tak faham dilalah Quran. Sekali lalu nanti kalau saya sebut pasal antara video yang dekat nak 1 juta orang tengok video saya lah. Video apa? Video Ahli Sunnah lawan Wahabi 4-0. View dia dalam Facebook lah kan. View dia tengok semalam kan.
Saya bukan saja-saja nak pergi tengok, kena buka-buka ada kat situ. Tengoklah kan. 977. Okey. 977,000. Oh, nak sejuta dah. Esok dia naik M lah. Antara yang saya sebut, saya sebut itulah. Antara yang saya sebut dalam tu ialah kaedah-kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Yang ulama-ulama dulu dah bahas lama dah macam mana kaedah untuk menolak fahaman-fahaman sesat Wahabi ni. Dan menggunakan kaedah-kaedah di dalam Al-Quran. Kalau ayat dalam video tu pun kisah macam mana? Cerita mengenai dia duk faham Ar-Rahman ala arsy istawa tu lah. Dia kata Allah duduk di aras. Saya kata tak betul, sesat. Kalau dia jadikan yang tu ayat Quran sebagai dalil Allah Ta'ala duduk di aras, antara persoalannya saya kata, macam mana nak buat ayat Quran yang kata innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kita ada kat mana? Muka bumi. Bukan ke aras ke? Bukan ke aras ke? Jika Allah ke aras, bila Allah ke aras, kita bersama dengan Allah mesti pandai pun. Ustaz ni pandai, jangan buat bodoh Wahabi. Kita ke aras ke? Tidak. Okey. Itu mana betul? Ke aras, Allah ke aras ke Allah bersama kita? Dia kata Allah di aras, ilmu dia bersama kita. Oh, kau ajar boleh pula takwil. Boleh pula pakai bola otak situ. Dalam video tu tak tersebut lah kau ajar kan. Tapi itulah bengapnya Wahabi ni. Khas saya nak sebut dilalah tu tahu mana? Baik, saya bagi dilalah. Khas ni saya nak sebut dilalah tu. Saya kita sebut apa kita bicara lah. Dilalah nak menunjukkan kata bukan Allah di aras. Salah, tak betul. Pertama, tahu mana? Ayat dia duk kata Allah Ta'ala tu Ar-Rahman ala arsy istawa. Sebut Ar-Rahman. Sedangkan ayat innallah mana dia ada innallaha ma'ana. Yang ni ada inna, Ar-Rahman tak ada inna. Ayat kaedah bahasa Arab, kalau ada inna dia menunjukkan taukid, dia menunjukkan kesungguhan makna berbanding dengan ayat-ayat yang tak ada taukid. Boleh faham saya sebut apa? Ni kaedah-kaedah linguistik bahasa Arab tu. Kaedah-kaedah bahasa. Untuk Ar-Rahman ala arsy istawa, dia bukan satu pengukuhan. Bahkan bila ada ayat sebut innallaha ma'ana, innallaha ma'ana lah layak untuk dipaham dan diiktikad dan diviralkan untuk dicerita berakidah berbanding dengan Ar-Rahman ala arsy istawa. Pasal inna. Ar-Rahman ala arsy istawa tu Ar-Rahman. Innallah, Ar-Rahman nama sifat, Allah nama zat. Antara nama zat dengan nama sifat mana lagi tinggi dilalah? Zat dengan sifat mana muqaddam, mana muakhar? Tak kata saya dengar kot, saya dengar aja. Tanpa lagi betul. Itu satu Jadi mana yang lebih kuat dia lah? Allah ke Ar-Rahman? Allah 2-0 lah. Tu yang 4-0 nak bubuh dia tu. Jadi semua tu kaedah apa? Kaedah dilalah lah. Itu Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman alal arsy istawa. Alal arsy takluk kat mana? Takluk dekat istawa. Ar-Rahman istawa alal arsy. Jadi bukan alal arsy, istawa alal arsy. Apa makna istawa? Jadi dia bukan hakiki, dia majazi. Lagipun takluk alal arsy tu takluk dekat istawa. Tapi innallaha ma'ana, ma'ana ni takluk mana? Ma'ana ni takluk mahzuf, innallaha kainun ma'ana. Innallaha mustaqirrun ma'ana. Itu kaedah asal nahwu tu. Tak faham ngaji nanti. Panjang umur jumpa. Tu dia adalah ketiga. 3-0. Dalam tu pun saya tak ingat dah saya sebut tu apa dalam tu kan. Tapi nak cerita apa? Itu kaedah-kaedah yang ulama ajar, bukan ambil terjemah bodoh. Allah duk atas arah, full stop. Bengong apa? Tapi ramai pengikut-pengikut puak-puak pasir pendengar tu. Puak-puak Pak Wahab ni, tutup guru dia itulah antaranya yang pasir-pasir pendengar tu. And the gang tu. Sampai dia faham tu lah, Allah atas arah, full stop. Belum tak apa? Full stop situ. Siapa yang menoktahkan situ satu pasti, satu seolah-olah mandatory apa, memang tak boleh nak ubah lah.
Allah memang atas aras. Siapa dia gitu? Bila kita bagi soalan kata dia jangan main akal. Betul, kalau saya kata tak ada akal bagi apa lutut. Orang salah bagi akal untuk kita bagi faham betul siapa orang salah. Jangan salah faham. Untuk kalau kata tak pakai atas, ambil kepala otak antuk kat dinding, bagi jadi bodoh tu kan. Masuk tanya mutan. Memang dalam video tu ada saya sebut tu. Tu yang hak dia komen satu hai. Puak kita komen pun sedap juga, balas-balas ke dia. Saya tak payah komen lah tu. Saya pun bukan rajin tengok pun. Cerita apa ni? Dilalah. Yalah. Satu kita mengaji kitab yang ulama-ulama yang pakar memahamkan dilalah. Bab akidah, dilalah. Bab fiqah, dilalah. Bab tasawuf, dilalah. Semua bab-bab yang telah dibahas oleh ulama. 3 ilmu besar tu, dalam dia semua ada. Pasal apa dia dah boleh faham tu? Pasal dia dah faham dilalah yang ada dalam Quran. Mana dilalah wajib, sunat, haram, makruh, harus. Mana hukum akal, mana hukum adat. Semua selesai dah. Pasal apa? Mereka adalah pakar dalam bab dilalah. Main puak-puak Wahabi bengong ni, Arab pun tak bererti, ya kan? Tambah soal-soal nahu ke lepas. Kalau tanya yang bodoh-bodoh dia boleh jawab lah. Jamak ke salim, jamak muannas salim, kan? I'rab ni marfu', mansub, majzum. Budak-budak ni pun esok pandai. Bila kita peralui sikit, macam ada saya sebut terbaru ni isim tafdil yang laisa ala babih. Rasa-rasa mengelepah. Saya tanya sifatu musyabah bismil fa'il pun mengelepah. Kita tanya masdar, macam mana dia lah ahli menunjukkan ilmu. Apa kaedahnya? Dilalah apa tu? Dilalah tadminiyah ke? Dilalah tadammun, dilalah tadammun, dilalah mutabaqiyah ke dilalah iltizamiyah. Tanya satu-satu tu mengelepah saya. Itu bab tanya bab dilalah tu bab tasawur, bab tasdik dia pula. Nak tasdik bab mana? Rasa lari malam. Apa saya sebut ni? Dilalah. Jadi Quran nak faham dilalah. Di atas grouping dia ulama sebut dah ada 3 dilalah besar. Kalamullah dia nak menunjukkan bab wajib. Bab wajib ni zat Allah, sifat Allah. Bab mustahil akli, apa yang tak selayaknya dengan Allah. Dan ketiga, bab zaizat mungkinan, bab harus ni apa dia? Semua bab-bab makhluk. Awal kejadian makhluk sebelum Nabi Adam cipta lagu mana, jin macam mana, malaikat macam mana, di alam di lauh mahfuz macam mana, alam barzah macam mana, syurga macam mana, neraka macam mana, akhir zaman macam mana, zaman Nabi Adam macam mana, Nabi Nuh macam mana. Cerita semua ada dilalah ada. Ayat-ayat dia kalau ikut nisbah nak cerita semua tu tak cukup 30 juzuk tu. Tapi 30 juzuk tu cukup. Bahkan belum habis lagi ulama kita hurai apa yang ada dalam dia. Bahkan setiap hari, setiap detik, setiap saat ada je ulama-ulama kita makin dapat faham apa dia dilalah yang ada pada dia, dalam dia. Apatah lagi benda tu kerana tak pernah berlaku, bila semak kaji sikit, rupanya tunjuk dah dalam Quran lama dah. Coronavirus ni saya tak bisa dengar lagi lah. Nisbah kata apa kedah-kedah isyarat akhir zaman apa tu satu hal lah. Tapi kalau macam peristiwa-peristiwa yang terdekat yang kita ni, peristiwa apa saja saya nak sebut, kata mereka boleh faham sains tu, sains SINS tu, dilalah tu. Bangunan apa 911 tu 11 September tu kan, World Trade Center runtuh tu, keterbang pukul tu kan, lebur dulu kan. Kapal terbang boleh bagi lebur bangunan kan. Kapal terbang tu katalah satu kapal terbang tu isi semua minyak dia kerosin ni untuk bahan bakar dia lah. Buah bahasa kita buah petrol lah nah. Satu kapal terbang tu, langgar bangunan berkembar tu, World Trade Center tu, pusat penerangan dunia mereka tu, gebung. Satu minyak sampai satu kapal terbang hangat tak? Hangat tak? Bangunan tinggi tu ada besi tak dalam? Minyak oleh rebus besi tak?
Tapi bangunan dia lebur macam mana? Besi pun lebur. Bangunan tu bukan kotak tau. Dia bukan kotak A4 macam Cina pergi kat Jerat Temel tu kan. Bulan-bulan 4, awal bulan 4 dia buatlah kan. Gambar rumah, gambar kereta main cedih ni, cucuk api, terbakar. Bukan macam tu lah. Bangunan mesti ada cucuk besi. Bangunan ni pun cucuk besi. Nak buat tembok belakang tu pun tembok besi. Y12, Y10, tu Y10, Y12. Nak naik bangunan 100 tingkat agak-agak Y10, Y12 ke. Ni, sorry ni. Besi. Saya pergi KL apa tengok kan, dia jambat, dia buat tempat apa tu, LRT apa tu kan. Oh, besi bukan kecil-kecil takkan hatu boleh lebur dengan minyak kapal terbang. Tu satu dah ada isyarat ke nak berlaku peristiwa? Dah ada, tapi bila tak berlaku tak ada. Cerita macam mana? Bangunan tu kalau ikut satu tu 100 lebih, 106 tingkat ada, 107 tingkat ada, saya tak tahu, hafal tak apa-hafal sangat kan. Tahu apa tingkat-tingkat dia, ni satu tingkat, ni satu tingkat. Lepas tu bangunan ni dia ada, bila dia duduk dekat-dekat tu, dia ada one way street. Tahu tak nama one way street tu jalan apa? Tak tahu. Nama dia Jurf Har Street. Jurf Har Street. Dengar apa pelik kan? Jurf Har Street. Lepas tu bangunan dia 106 satu tingkat, 117 satu tingkat. Dia tak sama, dia satu tingkat lebih satu tu. Bila berlaku peristiwa tu, ulama semak perancangan memang bukan cerita kapal terbang sebenarnya. Dia perancangan dia orang istilahnya baling batu sembunyi tangan. Dia orang yang meletup bangunan tu dan digunakan lesen tu untuk memasuk negeri orang Islam atas alasan untuk mencari teroris, memusnahkan negeri mereka. Padahal dia yang menceroboh negeri orang. Panjang tu, kalau saya sebut tu, khas saya nak sebut apa? Dilalah. Tengok surah Taubah, ada cerita tak bangunan-bangunan runtuh? Afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Tu taqwa, tu lagi satu lagi. Afaman assasa bunyanahu ala jurufin harin fadhara bihi fi nari jahannam. Ada? Tu ayat apa? Oh, ayat apa itu? Satu ayat 106, satu ayat 107. Bangunan tu 106 tingkat, 107 tingkat. Allahumma salli syafa jurufin harin ala syafa jurufin harin. Apa juruf har? Nama one way street. Bangunan ni Juruf har. Buka tu tengok Hizib 20. Hizib 21 Hizib 21. Ayat saya tak ingat lama tak sebut. Nak cerita apa? Tu isyarat-isyarat. Kebetulan ke? Kita orang beriman macam mana? Tak ada istilah kebetulan. Bahkan dia adalah membetuli ketentuan Allah Ta'ala. Dah ada dah isyarat, cuma kita tak boleh faham. Bila berlaku, semak, buat kajian sikit macam mana? Ada dalam Quran. Banyak benda. Kalau hadis misalnya sebut, saya nak sebut dilalah ni. Antara hadis-hadis akhir zaman cerita apa dia misalnya? Antara peristiwa akhir zaman, orang yang tawaf di Mekah ni, di Kaabah ni, bila buat tawaf tu, mereka akan ditutup oleh jam. Tuzilluhum as-sa'ah. Tuzilluhum as-sa'ah. Dia akan ditutup, dilindungi oleh jam. Ulama-ulama dulu baca tak faham apa, macam-macam huraian yang orang beri. Macam mana duduk kat Kaabah akan ditutup oleh jam? Macam mana? Tak faham. Lah ni bila tengok rupanya Arab Saudi buat jam besar. Antara mercu tanda dia, bangunan ada jam. Bila matahari condong,
nak terbenam, macam mana? Bayang-bayang jam tu macam mana? Di antara yang ditutup tu, ditutup Kaabah, tutup orang yang duduk tawaf. Dia kata, Masya Allah, hadhi alamul qiyamah. Ni alamat kiamat. Masa zaman Rasulullah lagi, Rasulullah dah sebut, bila Jibril datang dalam majlis ilmu Rasulullah, main tanya apa Islam, apa iman, apa ihsan, antara soalan dia, bila kiamat, Rasulullah tak jawab kiamat bila. Dia kata mal mas'ul lu anha alam minas sa'il. Kemudian kata, apa dia alamat-alamat kiamat? Antaranya dia kata, antara hufatal urata, kamu akan lihat, kata dia, orang tak pakai kasut, dan mereka ni bertelanjang, maksudnya pakai pakaian tak sempurna, kaum nomad Arab, yang itulah bahasanya, yatatawaluna fil bunyan, syu'ar ru'a asyahi, jadi gembala kambing aja. Tapi mereka ni yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba nak buat bangunan tinggi. Rasulullah dah sebut dah zaman tu. Faham macam mana? Macam mana nak faham dilalah tu? Bukan senang tu nak faham tu. Bila sekarang tengok macam mana? Arab Saudi. Arab Saudi ni siapa? Asalnya Arab Badui. Kasut tak pakai. Hidup indah-indah. Telanjang lah bahasanya mudah. Macam orang asli tu. Lepas tu dia ambil kerajaan, jatuhkan kerajaan raja monarki di Arab Saudi. Dulu nama Jazirah Arabia. Dia menang, dia tukar nama Saudi Arabia. Dalam peta tu ditukar nama. Nama Rasulullah tak tukar. Nama Saudi Arabia ni bukan nama Rasulullah. Nama Wahabi ni. Nama Saudi Arabia ni. Untuk dia orang ni, apa kerja dia? Buat bangunan besar, Kaabah besar, beli besar sampai tahap ni, buat hotel yang terdekat apa? Berlumba-lumba bangunan pencangkan langit. Siapa? Gembala kambing, bertelanjang, kasut tak pakai. Jadi cerita tu bukan cerita mereka, bukan cerita Jepun. Cerita di tanah Mekah. InsyaAllah. Nak cerita apa? Dilalah dalam Quran hadis tu macam mana? Cuma itulah nak faham dilalah tu. Bukan senang. Yang tu dilalah dari sudut nak tengok waqi', realiti dia, tatbik dia, nak tengok. Orang kata nak synchronizekan apa dalam hadis sebut dengan apa yang dok berlaku. Itu satu hal. Khas kalau kita belajar atas nama dilalah Quran ni, sebelum nak ke sana tu aras tinggi tu. Aras awal yang saya sebut kata innallaha ma'ana, nak banding dengan Ar-Rahman ala arsy istawa. Kalau nak wawar dalam viral kan, lebih baik viral kan innallaha ma'ana. Dua-dua yang mutasyabihat. Tapi kalau kira nak mutasyabihat innallaha ma'ana lagi utama untuk diviral dan diceritakan. Pasal dia ada taukid, dia ada ismul zat, ta'alluq dia ta'alluq ma'iyah tu. Innallaha ma'ana, ma'iyatullah tu sebut dalam, dah sebutlah dengan inna tu. Kalau Ar-Rahman ala arsy istawa tak ada inna. Mula tu alal ars alam tu istawa alal ars. Istawa makna apa? Kena bahas istawa tu. Sikit lalu gitu. Jadi ilmu nak mengenal dilalah ni panjang. Lama nak ngaji dia, baru nak boleh pandai, nak faham. Pasal dia banyak ilmu alat. Atas istilah kita bicara, kalam takluk dia dilalah. Dan sekali lagi sebut, dilalah dia bukan terjemah. Baca terjemah, saya dah faham Quran. No. That's not the way to faham, to understanding Quran. Okay, nak faham Quran mesti faham dilalah Quran. Apa nak sebut? Baik, atas kita bicara ada sebut dah tadi. Kita sebut ringkas je pun tak apa dah. Saya dah baca sekali lalu pun. Maka Allah Ta'ala berkata-kata, pertama, tiap-tiap barang yang wajib. Jadi antara yang Allah Ta'ala, dia kalama ni, dia kata dalam Quran ni, antara konten ni Allah Ta'ala cerita apa? Cerita wajib. Cerita wajib apa? Cerita hak Allah, sifat Allah. Dan kena faham lah mana, panjang tu nak bahas tu. Tapi cerita, antaranya cerita Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Kalau perbuatan masuk bab harus pada dia, hak dia nak buat tak buat, tu harus. Tapi kalau wajib, zat Allah, sifat Allah. Antara firman Allah Ta'ala ni nak ceritakan zat Allah, kul huwallahu ahad, huwa Allahu
Allahu ni Allahu ahad. Power tu ayat tu. Terjemah ni kata olehmu ya Muhammad, Allah itu satu. Kita baca ada rasa power apa-apa tak? Ada rasa power apa-apa? Pasal kita tak faham dia dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tu macam mana? Allahu huwa Allahu ahad. Allahu ahad tu huwa. Tu bahasa dia tu. Bahasa dia macam tu. Maksudnya huwa ni Allahu ahad. Huwa maksudnya apa? Ahad dari sudut zat, sifat, af'al, milik. Kita belajar dah. Ulama dah tolong hurai tu pasal apa? Pasal dia faham dilalah yang ada dalam Quran. Dia faham ahad, wahid. Dengan itu dibagi huraian dengan ba'af'al. La quwwata illa billah wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Macam-macam ayat Quran ni ambil kesimpulan dia apa? Dia buat satu bab khas, ada kita dah belajar pun, wahdaniyah. Kita bukan belajar wahid, kita bukan belajar ahad, tapi belajar wahdan, fa'lan. Maksudnya apa? Mubalaghah dari sudut wahidiyah dan ahadiyah Allah Taala, sudut zatnya, sifatnya, fa'alnya, milik dia. Tu kita belajar tu bukan belajar sebarang tu. Belajar intipati dilalah yang dalam Quran. Satu kita mengaji dengan apa yang ulama dah tolong explore untuk kita ambil parti ni. Bila ambil parti ni kita tengok orang buat masak tentu arah. Kalau jenis masak dah. Jebek mulut kita. Merepek dia ni. Siapa? Kita dah dapat parti dah. Kita tahu dah apa inti dia, keputusan dia, rumusan dia. Nak olah balik pun tambah kita pandai. Masya-Allah. Tu sangat best. Habis-habis kita pergi tengok orang ni dia olah, Allah tahu hebiau. Sikit tu bid'ah. Dah muda. Sikitlah sana. Baik. Saya tak panjang. Terjemah ada. Cuma saya sebut dah terjemah tu, takat ada tu baca je terjemah tu, tapi nak memaham dilalah ni, Allah nak cerita dia tu ahad. Siap. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ayat ni. Lagi ya. Dalam inna, lepas tu anallah. Ana tu Allah lah. Dia kata aku ni Allah. La ilaha illa ana. Berapa kali tauhid tu Allah, dia saja sifat uluhiyah. Pula tu innani, dia kata sungguh ni aku ni. Jadi Allah bukan hayalan. Allah sabit zat, sifat, perbuatan, milik. Sabit. Tak boleh nafui sama sekali. Pasal apa? Innani, lepas tu anallahu, lepas tu dua-dua makrifah lah tu, lepas tu la ilaha illa, bukan huwa, bukan la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Bukan dengan gunakan isi alam, tapi gunakan isim domir. Domir pula, domir mutakallim wahdah. Masya Allah. Itu yang ulama sebut sampai bila kita belajar bab zat ni, bab sifat ni. Zat ni kata dia, zat ko ana he, sifat ko ana nehi. Belajar Urdu saya belajar tu ajar macam tu. Kalau zat ni disebah zat, dia sampai boleh kata aku. Tu zat. Sifat dia tak boleh dakwa aku, pasal dia bukan ada realiti dia. Dia kena ada di zat baru dia ada. Itu sifat. Itu sifat muakhar. Zat muqaddam. Ya, zat dulu. Jadi zat dengan sifat siapa kuat? Zat. Itu zat. Kalau nisbah dakwa dia boleh dakwa ana. Sifat tak boleh dakwa ana. Pasal sifat dia bukan ada realiti dia. Ada nama dia dari sudut takrif saja. Tapi dia bukan ada zat sifat. Jangan tu. Tu ngaji lain lah. Sampai ulama tu nak ambil faham ana he ke apa? La ilaha illa ana. Situ dia punya dilalah faham dia tu. Tentu kita boleh tak mengaku aku ni, aku hidup, aku hidup, aku pandai, aku cerdik, aku kuasa, aku melihat. Semua tu kita rasa macam aku punya, boleh tak? Tak boleh. Pasal kita bukan boleh dakwa ana. Kita apa? Allah bagi aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi kedekat aku, Allah bagi melihat aku. Ya ana ni boleh dakwa ana siapa? Ana wa inni la ghaffarun la ilaha illa ana
fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang boleh dakwah anak ni Allah. Innani ana Allah asma'u wa innani ma Allah. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Semua tu orang Taala sebut inni aku. Nah, di tempat dia muazzim nafsa inna untuk ta'zim dengan diri dia. Dia panggil mutakallim bukan ma'ahu muqairu. Dia tu mutakallim muazzim nafsahu, dia ta'zim dengan zat dia. Dia gunakan inna, sesungguhnya kami. Padahal dia asal dia zat wahid, ahad, wahdaniyah. Siap. Baik, yang tu cerita perkara wajib. Wajib faham Allah dia ilah, tu wajib. Lagi dan berkata pada sedia kala tiap barang yang mustahil, seperti firman-Nya wa qalatil yahudu, orang Yahudi ni, yang ni akidah mereka, dia kata Uzairun ibnullah. Dia kata Uzair adalah anak Allah. Ni pahaman Yahudi. Nabi Isa dia kata apa? Isa anak Allah. Yahudi kata apa? Uzair anak Allah. Kita jangan dengar Nabi Uzair ni. Uzair ni nama salah seorang Nabi. Dia Nabi bukan Rasul. Kisah dia apa? Dia pernah dimatikan oleh Allah Ta'ala selama 100 tahun. Bukan tidur, mati. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahu Allahu mutu thumma ahyahum. Oh, yang tu ke? Situ ke? Situ tak? Inna Allah qad ba'atha lakum talut bukan. Tapi nak sebut yang pertama tadi itulah. Yang cerita Nabi Uzair ni Allah Ta'ala, jadi dia Nabi bukan Rasul, tapi istimewa dia dah mati dah 100 tahun, Allah Ta'ala hidupkan dia balik. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'asa. Allah Ta'ala bangkitkan dia selepas 100 tahun Allah Ta'ala matikan dia. Matikan dia tu macam mana? Matikan dia, dah dia mati, dia bukan sedar apa kan. Bila ditanya, datang malaikat Jibril datang tanya, kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Mungkin kata dia aku tidur sehari tahun, sebagian hari ya. Jibril lagi tahu, qala bal labista mi'ata amin. Allah Ta'ala telah bagi kamu mati selama lebih kurang 100 tahun. Kalau lebih kurang memang sebut 100 tahun dalam Quran tu. Thumma ba'atha, kemudian Allah Ta'ala bal labista mi'ata amin. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yantasanna. Walaupun dah tidur 100 tahun, pasal dia naik keldai tu, dibawa bekal. Buah kurma, saya tak ingat buah tu lagi, air kot. Air masih ada, buah kurma ada. Mundur ilal idham, tapi keldai dia naik tu mati. Tulang lah. Tulang reput lah 100 tahun. Betul apa tu? Allah Ta'ala hidupkan balik tulang tu depan mata dia. Untuk dengan gunakan keldai tu, bekal tu guna balik 100 tahun. Balik kampung halaman. Orang kampung dia cari dia lama, tak jumpa. Panjang tu cerita tu. Uzair tu lah, Yahudi kata apa? Anak Allah. Kata apa? Mati hidup semula. Tuhan telah menjelma dalam zat Uzair. Mustahil, subhanallah. Jadi ini bagi satu contoh je lah. Macam mana mustahilnya Allah ada anak. Macam mana mustahilnya Allah ni 3 daripada 3. Allah 1 daripada 3. Salisu salasah, yang ketiga daripada 3. Ataupun kata Allah ni adalah 3. Ataupun ada yang kata Isa Al-Masih itu ialah Allah. Macam-macam fahaman. Dalam Quran semua cerita tu, pahaman-pahaman Yahudi, pahaman Nasrani ni, semua tu ceritakan perkara yang mustahil, yang tak layaknya disebut pada Allah Ta'ala. Dan antara isi kandungan dalam Quran tu, Allah Ta'ala sebut apa? Subhanah. Wa qalu takhadallahu walada. Subhanah. Subhanah tu nak dilalah apa? Mustahil Allah Ta'ala ada anak. Walam yattakhidh waladan walam takun lahu sahibah. Banyak ya Quran, banyak.
Saya sebut macam tu nak teringat nak sebut semua apa yang ada tu kan. Yang ni sebagai satu contoh je. Kenapa dia tak sebut semua? Dia sebut semua tu kitab tak besar ni lah weh. Bahkan kaedah dia sebut satu, yang lain macam mana? Ngaji lama sikit, banyak benda kena explore, kena masa yang agak panjang, yang munasabah untuk pergi belajar. Okey, siap. Begitu juga kata dia, Allah Ta'ala juga berkata-kata sedia kala lagi tiap-tiap barang yang harus, firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tak mana yang harus tu? Khalaqakum. Allah Ta'ala dia cipta kamu. Bab buat ni, bab fa'al, buat ke makhluk, nisbah Allah nak buat makhluk, semua harus. Allah buat kita harus, perbuatan kita Allah Ta'ala buat harus. Dia nak buat malaikat harus, dia nak buat iblis harus, nak buat manusia harus, nak buat haiwan harus, nak buat langit bumi harus, semua harus. Nak buat virus pun harus, nak buat vaksin pun harus. Hak dia nak buat apa? Dia nak bagi apa? Ada Imam Mahdi, nak bagi ada Dajjal, ada Nabi Isa pun noh. Nisbah apa dia nak atur, dia nak buat pada makhluk tu, khalaqakum tu harus. Jadi apa ada disiplin kita dah belajar. Dalam dua harus tu, apabila benda yang disyariat kat kita untuk kita pegang, intiqad, beramal, ada kena berwaspada. Khasnya ada benda-benda yang telah diajar dalam intiqad, yang ni alamat akhir zaman macam ni. Berhati-hati, berjaga-jaga, ambil nisbah harus, dia tak jadi harus, dia tukar jadi wajib atau mustahil li ghairih. Ada bab kita belajar lah itu. Itu kena ngaji lain. Atas kita nak bicara antara isi kandungan Quran ni apa dia? Allah Ta'ala ceritakan apa yang dia buat dekat makhluk. Apa dia buat ke makhluk harus. Nak cerita situ lah, dilalah di situ. Terjemahnya, Allah Ta'ala jadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Siap. Jadi atas kita nak faham dengan apa ni, apa dia? Kalam, cara takluk dia dilalah. Nah, maksudnya menunjuk sains. Dan dia tunjuk apa? Ada tunjuk bab wajib, ada tunjuk bab mustahil, ada tunjuk bab harus. Sikit soal gini, siapa dia yang boleh faham bab wajib, mustahil, harus ni? Siapa? Ulama. Semua orang boleh ke? Tak. Dia ada eksklusif untuk ulama only. Para ulama aja, tutup guru yang memang pakar reti saja yang boleh berkelayakan untuk ambil faham. Kalau orang lain dengan apa yang mereka faham, dengar macam mana cara ambil faham. Dan ambil faham pun jaga. Ada yang ambil faham dengan faham syaitan, iblis dan syaitan. Ada. Ada yang ambil faham dengan fahaman Dajjal. Maksud Dajjal apa? Sesat, menyesatkan orang. Walaupun pakai Al-Quran, walaupun pakai hadis. Pasal dia tak faham dilalah, dan dia tak faham disiplin yang sepatutnya dipaham untuk memahamkan Al-Quran. Jaga buat tu. Zaman kita ni zaman besar sangat lah. Zaman besar sangat. Nak cucuk vaksin pun dia main ayat Quran. Cik ada hadis tu. Allah saja sebut sana sikit sekali lalu gitu. Baik, pelajaran kita macam tu lah. Terhabis je ujung tu. Bila Allah Ta'ala sifat dia berkata-kata, mustahil lah bisu. Mustahil lah. Dah sabit berkata takkan bisu. Dan bila Allah Ta'ala berkata ni, azali lagi. Jadi Allah Ta'ala istilahnya dah lulus dah dia memang nak bagi, dah siap dah dalam diri dia, dalam nafsi dia, dalam diri dia, untuk apa dia nak kata. Nisbah hantar kat wahyu dekat Nabi kita melalui malaikat Jibril tu, siap dah semua tu, azali lagi. Begitu juga lah di mahsyar, dalam syurga, apa dia nak kata ke depan tu, semua tu dah siap dah dengan dalam pada zat Allah Ta'ala, dalam nafsi dia, azali lagi. Itulah dia panggil tanjizi qadim namanya. Atas kita punya istilah ni, semua tu sabit azali lagi. Sabit dah apa Allah Ta'ala nak katakan, walaupun dia belum kata lagi, tapi semua tu dah sabit ada dalam, kalau nisbah ilmu, idrak, ilmu Allah Ta'ala, semua dah ada dalam sifat kalam Allah Ta'ala. Dah lulus, siap dah apa yang dia nak bakal kata. Siap. Itu yang nak faham tu. Jadi bila sampai waktu dia, perintahkan kolam apa tulis, hantar kat Nabi kita Muhammad SAW melalui Jibril. Yang tu apa? Itu kalam lafzi. Yang tu makhluk. Sekali lalu sebut itu. Itu pelajaran kita. Ujung tu kot heavy sikit.
Nak memaham dilalah, mengaji lama. Yang tu tak ada arah nak mengaji sikit. Dia bagi contoh satu tu, ingat satu pepatah ulama kita. Apa dia? Fal yuqas malam yuqal. Naklah kias apa yang tak dikata. Fal yuqas malam yuqal. Naklah dibuat ukuran, dibuat bandingan, maksudnya ukur lah, bagi reti lah sikit. Malam fal yuqas malam yuqal, apa yang tak disebut, yang belum sebut. Ada ayat Quran yang tak pernah sentuh lagi, macam mana? Kena faham ada wajib, mustahil, harus. Dari sudut nak separatekan dia, nak asingkan dia, bab apa sedang Allah Ta'ala kebolehan untuk dia nak bicara, apa dia tu. Seluruh Quran 30 juzuk tu boleh divide into 3 parts: wajib, mustahil, harus. Banyak lama lah kena ngaji tafsir bagi habis 30 juzuk lah, baru nak boleh tahu all types dalam Quran tu, mana yang dipanggil, yang ni bab wajib, yang ni bab mustahil, bab harus. Tambah pula ada ilmu khas pula, hukum hakam je. Banyaknya kena mengaji. Banyaknya kena mengaji. Saya ajar macam ni ajar nak lepas fardu ain je. Saya ajar ni bukan nak jadi tutor guru tau. Yang ni nak lepas fardu ain je saya ajar ni. Nak ngaji tutor guru, nak jadi ustaz, kena duduk-duduk. Dan sempurna dengan semua syarat-syarat dia. Ilmu alat dia, apa yang kena ngapai, nak ngapai. Kalau tua-tua pun nak ngaji betul-betul kena ngapai. Naik basikal pun kena ngapai agak. Jogging pun kena ngapai agak. Ini sambil-sambil jogging tu ngapai, pegang jerumnya tu, al-kalamu walamzul waraqabul mubin babula ihlam anallah tasibun nakirati bi ghairi tarnin idza basyaratin nakirata wa lam taqarla. Pusing 7 round. Ingat jerumnya. Steady jogging itu. Kau jogging tengok. Selisih pula dengan siam duk jogging. Kacau lah tu. Dia tengok rupa pun dekat sofa macam siam pula. Lagi kacau. Kita kata orang siam ni jogging ni. Tapi kau nak bangun batu. Sikit. Main usik-usik tu lah. Okey. Ada soalan? Yang syar'i ke yang akli? Dua sekali. Yang syar'i kalau wajibat, jaizat, mustahilat, di situ ada hukum syarak, di situ ada hukum akal. Maksudnya hukum syarak disuruh kita wajib i'tiqad Allah Ta'ala ahad misalnya. Wajib kita i'tiqad mustahil Allah Ta'ala ada, mustahil Uzair tu anak Allah, mustahil Allah ada anak. Macam itulah kan. Dia ada hukum syarak atau ada bab imaniyah, atas kaedah imaniyah tu hukum akal situ. Maksudnya antara dilalah tu ada dilalah dalam bab akli, ada dilalah dalam bab syar'i. Tak salah maksud itu kan. Okay. Tanjizi qadim tu panjang tu. Bahasa mudah macam ni. Allah dia nak kata ni, dia dah ada zaman kita, zaman Rasulullah ada, baru dia nak berkata ke memang dia dah siap apa yang dia nak kata sebelum makhluk ada. Apa dia nak kata tu dah ada pada nafsi dia. Kalau nafsi dia dah ada tak pada diri dia, itulah tanjiz qadim. Tanjiz tu maksudnya lulus, qadim tu sedia kala. Maksudnya Allah Ta'ala dah tu, bahasa saya tanya, dah ada belum? Dah siap belum? Siap tu tanjiz. Kita belum ada, Allah Ta'ala tahu tak kita? Ke baru tahulah ni? Bila buat bagi tahu? Dah tahu lama dah. Tu apa? Tanjizi qadim juga. Cuma yang tu tanjizi qadim ilmu. Bab kalam, tanjizi qadim kalam. Iradah, tanjizi qadim iradah. Boleh. Kudrat tak ada tanjizi qadim. Pasal Allah ada, mana ada makhluk lagi. Jadi tak ada makhluk yang dia dah sedia buat, tak ada. Makhluk tak ada yang sedia, makhluk semua baru. Jadi kudrat tak ada takluk tanjizi qadim, dia hanya ada suluhi qadim. Yang tu ngaji kata kitab lain lah pula lagi. Boleh je ajar. Saya pernah ajar tak bagi kitab, bagi kursus 3 hari
ajar tauhid sifat 20. Saya sebut muntahkan semua istilah-istilah. Boleh faham? Boleh faham? Awal-awal macam saya jawab. Dia tak pernah dengar, bila tak dengar saya bagi fokus pada istilah tu lah. Ni maksud apa? Ni maksud apa? Tanya betul tak? Akidah dah betul lah. Istilah dia tak tahu. Saya sebut. Diri tu. Oh, itu kan. Jadi kami tak masuk pondok pun tak apa lah Ustaz. Saya kata tak apa. Ustaz akidah dah betul. Yang ni nak pondok naik advance istilah. Macam tu sikit lah. Sikit. Jadi yang tu kalau tak pun Adam tanya lain lah. Sekali lalu sebut gitulah. Boleh. Tanjizi tu. Tak lu bahas kawan salah pun dia tanjizi suluhi. Tanjizi suluhi. Kalau ada lain pun qabdah. Tanjizi suluhi qabdah. Itu je istilah nak pakai. Cuma nak faham mana tanjizi, mana suluhinya. Sifat apa yang ada suluhi tanjizinya. Yang tu ada khas kitab yang kalau disebut bahas ada bahas gunakan istilah-istilah tersebut. Yang umum cuba. Lain? Tak ada soalan? Semua faham? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.